Selamat pagi dan selamat berhujung minggu Asia. Seronok rasanya pagi ini dapat bersiaran bersama anda pada 29 Ogos bersamaan dengan 20 Muharram 1442 Hijriah. Anda tentunya ditemani oleh saya Sharon Kezia dan juga Fatah hanya dalam Burhanuddin. siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu di TVS saluran 122 Astro dan My TV. Apa Betul khabar tu. Fatah? Sehat. Setelah sekian lama tidak digandingkan dengan Sharon Kezia yang manis, yang cantik, yang ceria. Hari yang Ah, baru, hari yang bersemangat untuk kita semua. Dan beberapa hari lagi ya Sharon, ya betul. kita bakal menyambut Hari Kebangsaan, Hari Merdeka kita untuk memperingati pejuang-pejuang dahulu. Dan juga kebangkitan kita bersama meraih sebuah kejayaan sehingga kini Betul tu. kita orang cakap meraihlah sesuatu kejayaan tu. Menghargai apa Menghargai. yang pejuang-pejuang tanah Mhm. air kita pernah lakukan, pernah Betul. korbankan. Macam Fatah sendiri sebelum pandemik lah kan, apa yang Mhm. Fatah sering lakukan untuk menyambut Hari Kemerdekaan ni? Ini adalah rahsia kita berdua. Ah. Tapi penonton mendengarnya. Oh ya ke? Okey lah. Dulu, dulu, dulu masa saya sebelum pandemik ni berlaku lah, saya Ayolah. sering menjadi orang cakap seni, ahli seni tari Ahli seni boleh untuk menari lah menyambut ni. menari untuk menyambut Hari Kemerdekaan ini. Kita ada orang kata orang Sarawak berlarak di waterfront, di Padang Merdeka. Betul. Ini pasti mengimbau masa-masa kenangan kita dahulu Yalah. kala. Tapi namun walaupun kita tidaklah dapat menyambut Hari Mereka seperti dahulu, semeriah dahulu, tapi itu bukan satu alasan untuk kita tidak dapat menyambutnya dengan secara tidak meriah. Inilah masanya untuk kita merealisasikan sesuatu ini di dalam norma baharu. Sesungguhnya saya bangga Sharon jadi anak Malaysia. Betul, sebenarnya dalam norma baru ni seperti yang Fatah kongsikan, sebenarnya kita boleh juga menyambut di rumah secara sederhana. Sebenarnya Betul. kita boleh boleh menonton, saya pasti memang banyak siaran-siaran berkaitan dengan Hari Kemerdekaan yang akan disiarkan di semua media masa. Jadi kita boleh bersama keluarga, kita tahu pandemik, kita tak boleh keluar ke mana, kita boleh barbecue, kita boleh steamboat bersama keluarga sambil melihat mungkin Betul. drama-drama ataupun filem-filem berkisarkan kemerdekaan. Betul. Tapi namun walaupun kita nak berbarbecue ke, nak masak-masak ke, namun SOP dalam rumah tu kena jaga. Walaupun kita cakap kita dengan keluarga juga, Betul. tapi kita kena perketatkan lagi. Kita punya sikap patuh akan SOP itu sendiri. Prihatin kepada diri sendiri. Hashtag Malaysia Prihatin. Dan hashtag kita jaga kita, Betul, Fatah. betul. Tu mesti ingat tu. Jadi hari ini Fatah kita akan kupaskan topik bersama dengan tetamu kita, iaitu topik yang pertama adalah keprihatinan rakyat untuk membantu dalam musim pandemik, dan topik yang kedua pemain cosplay di Sarawak. Menarik tu. Menarik sangat untuk tajuk minggu ini. Jadi jika anda tidak mahu terlepas peluang untuk menyaksikan apa coretan-coretan kami dengan tetamu jemputan, jadi kena tunggu sampai 7.30 petang pula. 7.30 pagi sampai. Sampai 8.30 Seronok sangat. Dia terlalu seronok sangat. Mesti ada aktiviti dia waktu malam. Tu dia kata petang tu dia temu janji sebenarnya. Tapi seperti biasa Fatah, sebelum kita kupaskan topik bersama dengan tetamu kita ada pengisian sikit untuk bersama anda, iaitu saranan bagi mangsa rogol dan gangguan seksual. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak Bukit Aman, Assistant Commissioner Siti Kamsiah Hassan berkata, berdasarkan rekod yang diterima sejak tahun 2019 hingga Februari tahun ini, bilangan angka menakutkan apabila dianggarkan seramai 6 kanak-kanak dan remaja menjadi mangsa jenayah seksual setiap hari di negara ini sejak 3 tahun lalu. Malah golongan remaja serta kanak-kanak lelaki tidak terkecuali menjadi mangsa utama jenayah jijik ini. Jadi kita dapat lihat Fatah, perkara ini boleh dikatakan bahawa kes ini membimbangkan. Pada peningkatan yang sangat membimbangkan lah Fatah. Itulah. Orang cakap keserogak ataupun liwat ini bukanlah perkara yang asing kini. Walaupun penguatkuasaan undang-undang telah dilaksanakan, namun masyarakat perlu mempunyai pengetahuan untuk bertindak sekiranya kes-kes sebegini berlaku kepada kita ataupun orang terdekat. Antaranya adalah persoalannya, Sharon, apakah yang dikatakan rogol atau liwat ini perkara-perkara yang patut dilakukan dan tidak patut dilakukan oleh individu yang menjadi mangsa, dan kepada siapa patut dirujuk, dan peranan badan-badan berkaitan dengan kes seperti ini. Pentingnya untuk kita ketahui. Lagi-lagi ini isu melibatkan diri sendiri. Ini melibatkan hal peribadi itu hal Fatah. peribadi yang
orang cakap benda ni penting untuk kita semua ketahui. Sesungguhnya orang cakap badan kita ni adalah sesuatu yang berharga untuk Betul kita tu. kan Sharon? Tapi ada juga kalangan mangsa tu Fatah, mungkin mereka merasa kecil, mereka merasa diri mereka tu bersalah. Sebab itu mereka tidak mahu pergi Betul. membuat laporan di pihak polis. Tapi di sini kita ingin kongsikan bersama anda perkara yang perlu dilakukan oleh mangsa rogol atau gangguan seksual. Yang pertama adalah bertenang dan jangan salahkan diri anda. Pergi ke tempat yang selamat dan beritahu orang yang dipercayai dan buat laporan polis dengan kadar yang segera. Jangan pernah sesekali menyalahkan diri anda sendiri dan terus pergi membuat laporan polis dengan kadar yang segera. Fatah, mungkin Fatah boleh kongsikan yang seterusnya. Itulah yang tambahan juga Sharon. Jadi perkara yang perlu dilakukan oleh golongan mangsa rogol ni juga, lakukan pemeriksaan doktor secepat yang mungkin untuk dapatkan bukti yang kukuh terhadap perogol dan dapatkan bantuan profesional untuk menangani perasaan, keselamatan dan kesihatan anda. Ini adalah satu orang cakap langkah-langkah yang penting. Langkah yang perlu diambil apabila menjadi mangsa rogol. Tidak kira bahawa anda mungkin mengenali mangsa ataupun tidak mengenali, anda perlu melaporkan dengan kadar segera kepada pihak atasan. Fatah. Dan antara perkara yang tidak patut dilakukan sekiranya anda dirogol ataupun diliwat adalah jangan tunggu lebih dari 48 jam sebelum berjumpa doktor atau membuat laporan polis. Dan jangan mandi sebelum membuat peperiksaan doktor. Jangan menukar pakaian anda. Jangan menggosok gigi. Jangan makan atau minum dan jangan pergi seorang diri. Pastikan pergi bersama dengan orang yang dipercayai untuk pemeriksaan doktor. Betul tu. Untuk perkara yang patut dilakukan oleh mangsa rogol ataupun mangsa liwat ini, jangan tertekan dan menyalahkan diri sendiri. Sesungguhnya kita itu adalah mental kita sendiri. Kita kena menjaga diri kita sendiri. Jangan pernah menyalahkan kita untuk apa yang telah berlaku kepada diri kita. Yang kedua adalah pergi ke tempat yang selamat dan beritahu orang yang dipercayai. Percaya ini adalah benda yang sangat penting untuk kita. Dan yang ketiga adalah buat laporan polis bagi mempercepatkan siasatan. Yang keempat, lakukan pemeriksaan perubatan secepat mungkin, sebaik-baiknya pada hari yang sama. Pemeriksaan segera oleh doktor penting untuk mendapatkan bukti yang kukuh juga terhadap perogol seperti mana Sharon cakap tadi, dan dapatkan bantuan profesional untuk menanganilah masalah. Kita asyik cakap pasal mental health sebab rata-rata mangsa rogol ni kan Sharon, mereka mempunyai satu orang cakap bila mereka menjadi mangsa rogol, mereka malu untuk memberitahu. Sebab mereka rasa seolah-olah tu salah mereka. Lagi-lagi kalau saya dah terbaca juga Fatah kat laman sosial, bila keluar isu ini, saya lihat masyarakat kita tak semua tapi segelintir suka menyalahkan mangsa tersebut. Dia kata victim blaming dekat situ. Jadi mungkin ada mangsa dalam kalangan yang menggunakan laman sosial tu, bila dia tengok dia rasa macam alamak tak dapat support ni, takkan nak pergi buat laporan polis. Dan ada juga yang lebih menyedihkan apabila mangsa ini, kejadian rogol dan liwat ini dilakukan oleh orang yang dikenali seperti saudara mara, kiranya ahli keluarga tersebut. Jadi dia berasa bersalah untuk melaporkannya, Fatah. Dan ini juga ya perkara yang perlu dielakkan sekiranya anda dirogol ataupun diganggu secara seksual. Yang pertama adalah jangan tunggu lebih daripada 48 jam sebelum berjumpa dengan doktor ataupun membuat laporan polis. Elakkan mandi ataupun membersihkan diri dan jangan menukar pakaian, cuci kemaluan ataupun membersihkan tempat yang diserang bagi pengumpulan bukti. Jadi itu sedikit sebanyaklah perkongsian daripada kami berdua mengenai kes rogol ataupun liwat ini, di mana perkara paling utama adalah anda perlu mendapatkan dapatkan perkhidmatan daripada orang dipercayai untuk menemani anda membuat laporan polis. Jadi selepas ni kita akan mengupas topik keprihatinan rakyat untuk membantu dalam musim pandemik bersama dengan tetamu kita. Ingin tahu siapa tetamu tersebut? Semuanya dalam Sejahtera Asia.
Ya, kembali lagi bersama saya Sharon Kezia dan juga Fatah hanya dalam siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu. Jadi seperti yang kita tahu sekarang ini penularan COVID-19 masih lagi dalam keadaan yang membimbangkan sehingga banyak kawasan-kawasan yang diarahkan untuk menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan iaitu PKPD. Hal ini telah menyebabkan banyak individu yang terkesan lagi-lagi kepada individu yang pendapatannya bergantung kepada pekerjaan hariannya. Disebabkan tidak dibenarkan keluar, maka mereka tidak dapat melakukan pekerjaan mereka. Tapi kita bersyukur kerana terdapat ramai yang insan-insan yang prihatin ingin menolong mereka yang terkesan dengan memberi bantuan kepada mereka. Jadi salah seorang yang insan istimewa yang memberi bantuan kepada rakyat yang memerlukan adalah Encik Norman bin Joni. Apa khabar Encik Norman? Okey. Sihat. Alhamdulillah sihat. Sihat dan nampak berseri-seri hari ni. Alhamdulillah. Saya pun nak tahulah siapakah gerangan figura hebat ni Sharon serta prihatin ni kepada rakyat. Jadi boleh Encik Norman perkenalkan diri dulu. Okey, boleh insya-Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada hos kita dan terima kasih kepada wakil TVS yang sudi jemput kami dalam program Sejahtera Asia. Ya, betul. Okey, kami nak mengenal adik kami, nama kami Norman bin Joni. Okey, usia kami 24 tahun. Macam 30 nak. Saya dah lah Masih masih muda, muda. Masih muda. Masih Okey, 24 muda. tahun. Dan kami berasal dari Kampung Bintawak Hile. Dan pekerjaan kami boleh senang katalah kami bos dan kami kuli. Jadi Okey. sebelum Covid tu kami salah seorang tenaga pengajar lah di Taman Quran. Disebabkan Covid tu jadi kerja pun dah lagi. Jadi kita target buka rawatan alternatif. Macam rawatan bekam, rawatan ruqyah. Dan part time sebagai rider food panda. Ialah pekerjaan kami gini. Cari untuk pekerjaan kami gini itulah. Ya Jadi sebab sedikit banyaklah lah. dia buat patah dalam sekaligus Betul untuk tu. menjana pendapatan. Jadi Betul. mungkin boleh kongsikan kepada penonton pengalaman Cik Norman dalam menguruskan pemberian bantuan ini. Okey, untuk pengalaman pertama, so kami sebelum tu pernah pola bantuan. Jadi waktu nak ambil order lah, waktu kan full time food panda. Jadi kita duduk semeja untuk ambil order. Jadi seorang rakan tu nyamadah, boleh mun kami beri idea, kita buat bantuan ataupun kerja amal untuk kata orang yang buat roadblock di jalan, macam jak polis, kira macam ni yang gelatik yang Frontliner yes, lah. macam ni lah. Jadi bila cadangan dekat siang, jadi seorang beri cadangan, kita guna dana kita sendiri untuk kita bantu orang yang memerlukan tadi. Maksud tadi yang tepi jalan, yang buat roadblock dengan abang-abang guard kita siang. Dekat siang lah kita pun plan untuk buat program untuk rider food panda. Ya antara program pertama kami lah. Dan sidak lantik kami sebagai lead lah untuk programnya. Dan alhamdulillah kita tahu sebab kita food panda tu ada 2 zon masa ya. Zon Kuching dan zon Petrajaya. Dari siaga kita kumpul dana yang kita dapat tadi, kita serahkan kepada yang roadblock, yang abang guard kerja malam dan yang tidur di jalanan seperti di waterfront. Kita pergilah yang antara program pertama lah. Maksud tadi program kecil masa ya. Ya antara pengalaman kami yang pertama lah. Dan program yang kedua yang kita buat ya agak besar sedikit. Kita buat 4 zon. Yang antara Kapten Food Panda, ada Kapten juga. Jadi masa kita rondeng untuk pola untuk yang memerlukan. Kita pergi rumah orang, kita pergi macam di jalanan, kita buat 4 kumpulan. Kita guna motosikal kita pergi tempat yang betul-betul memerlukan. Ya antara bukan derma daripada orang luar, tapi dana kita pun rider food panda. Jadi kita gunakan gaji kita tadi untuk bantu apa yang patutlah. Sebab waktu kita tahu PKP nang saya orang kerja nak. Jadi kita rider food panda tu kita je yang kerja masa saya. Jadi kita cari idea macam ni kita nak bantu sidak tu yang betul-betul memerlukan. Jadi dari sialah antara program yang kedua yang kita polah lah. Rider food panda buat besar-besaran lah. Yang antara pengalaman kedua lah. Dan alhamdulillah untuk pengalaman yang terbaru tu yang ada keluar dari utusan Sarawak, kita buat program bantuan kasih PKPD. Tapi programnya kita buat untuk kami dengan isteri kami ajak. Maksud tadi kita mau ambil risiko terlalu tinggi. Sebab kini tu kan macam-macam penyakit nak. Betul. Jadi kita gunakan
programnya dari sumbangan orang luar. Okey. Tok yang agak menarik sikit ceritanya lah. Ah. Sebab mula-mula kami dapat panggilan dari hamba Allah Tok. Lakinya si dapat kerja lagi disebabkannya kerja dengan orang. Jadi bilanya kerja dengan orang, yang pun pendapatan saya dapat jalan sebabnya ikut orang berjual nak. Jadi anaknya berusia 5 bulannya dah terputus yang pun bekalan susu. Bayangkan kita punya PKPD, apa yang patutnya buat? Nya keluarganya jauh, sebabnya orang dalam PKPD nak. Jadi nya call yang ada anak 5 bulan, susu dia siap lagi. Waktu kami callnya, anaknya nangis-nangis. Bayangkan kita di tempatnya macam ni, kita rasa mau nolong nak. Kayak kita buka FB lagi nangga, kami madah PKPD sambung, kayak gaji si jalan. Dari sialah kita cari cara macam ni kita nak bantu. Jadi isteri kami pada coba kita post ke FB, kita pun FB kami juga yang ada. Kayak kita ada geng WhatsApp kita kami, cikgu-cikgu kita sempat pun masih kontak. Coba pula sumbangan dari orang luar yang ada. Jadi kami terfikir benda juga padanya. Just mula-mula kami coba. Okey, kami target RM500 yang untuk kata orang 5 orang yang betul-betul memerlukan. Okey, bila kami coba rondeng dengan bini kami sejam 2 jam, coba ya kami post tadi, kami asal memang kita tahu kan musim orang susah nak ngeluar duit juga. Jadi kami coba tunggu dalam masa 6 jam. Kami buka akaun kami, duit waktu ya dah mencecah kepada 3,000 lebih. Bayangkan kita 3,000 lebih, kami waktu ya terharu. Sebab dalam kita orang susah ada yang kata orang senang mau bantu, kata orang orang yang betul-betul memerlukan. Jadi pada masa sama kami waktu dengan bini kami nak beli susu yang memerlukan ni aja. Jadi buka akaun kami ada bini kami. Macam ni kita nak handle tu 3,000 dalam akaun tu. Ada bini kami. Yang badah sihal kita ambil untuk yang sigit zone dulu nya badah kita kumpulkan. Macam ni kita nak aturkannya. Okey, jadi start pukul 8 malam sampai pukul 4 pagi. Kami dengan bini kami listkan. Kita tulis tapi kita listkan tu sekat bestik ya untuk kita agihkan dengan yang memerlukan. Jadi bila kami buka akaun kami itu sehari, yang paling ngejut duit kami hampir nak 10,000. Bayangkan nak 10,000. Jadi kami pun nak mikir macam ni kami nak aturkan bajet tu untuk yang memerlukan. Jadi sampai kami atur untuk 2 zon sebab kita tahu kan PKPD kan 2 kampung kan. Jadi ada orang nanya, kena kita polah kampungnya aja, kena si polah kampung lain. Disebabkan ya kampung kami membesar. Dari situ orang kami pula ni tahu benda tu viral, orang lain yang akan dapat ikut sekali. Faham sih? Jadi kami pola tadi 2 zon, alhamdulillah nya ada sambutan. Bila kita nangga orang WhatsApp kami ada lebih daripada 400 lebih orang yang WhatsApp. Tapi kita tapis yang betul-betul memerlukan. Maksud tadi kita fokus kepada pampers, susu dengan barang-barang farmasi. Dari sialah kita dapat nangga betapa susahnya orang dalam PKPD tadi yang betul-betul memerlukan untuk anak sida. Itulah Sharon. Saya sangat tersentuh dengan cerita Encik Norman ni sebab dalam kita rasa nak penangis pula sebab dalam kita susah ada orang yang membantu kita. Jadi saya nak merasakan terima kasihlah kepada yang menghulurkan bantuan kepada Encik Norman ini. Sebab kita semua dalam keadaan yang susah dah sekarang ni. Terdesak. Kita tak sangkalah seperti yang dikongsikan oleh Encik Norman tu Fatah, bahawa rupanya ramai dalam kalangan masyarakat kita yang dalam keadaan terdesak. Lebih-lebih lagi yang mempunyai anak-anak kecil. Jadi kita tahu pembelanjaan untuk anak-anak kecil ni sangat besar. Jadi kami mewakili warga Sejahtera Asia yang ucapkan terima kasih kepada anda yang menyokong perjuangan Encik Norman bersama ahli-ahlinya lain untuk membantu golongan-golongan yang tidak mempunyai pendapatan dan golongan-golongan yang susah. Kita akan ketahui lagi perjalanan Encik Norman dalam membantu masyarakat-masyarakat yang memerlukan bantuan, semuanya dalam Sejahtera Asia. Baik, kita bertemu kembali dengan saya Fatah Burhanuddin dan Sharon Kezia dalam Sejahtera Asia, dan tajuk hari ini sangat menyentuh jiwa saya sampai sekarang ni Sharon. Jadi kita nak tahulah Encik Norman. Cabaran ni pasti mendatang dalam pelbagai cara. Tak kira masa kita senang, apatah lagi masa kita susah. Jadi
kami nak tahu apakah cabaran utama Encik Norman sendiri semasa melakukan aktiviti kebajikan ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi cabaran kita yang pertama masa kita nak masuk pasaraya lah. Kita nak beli barang, jadi kita kena cari betul-betul barang yang betul-betul yang cun. Maksud tadi takut kita salah beli, kita beri kelak takut anak yang siapa minum. Ya cabaran yang kita takutlah sebab bila sampai ke rumah takutlah mana kena susu anak kami tu lain. Jadi kan yang lagi memerlukan nak. Jadi kita kena cek betul-betul benda ya, dan walaupun yang buat kerja tu hanya 2 orang aja, ya cabaran paling tinggi. Sebab yang mau beli dalam hampir-hampir 100 pack susu dengan 100 pack Pampers, dan benda yang dibuat ya hanya 2 orang. Dan cabaran yang paling tinggi juga komen negatif lah dari orang kami kena pada si mau mbak orang lain untuk join tu, sebab benda tu kini tu kami ada anak juga 2 orang, jadi benda tu kena pola di rumah juga, kita penyakit asyik nampak. Jadi kita nak molah benda yang tadi kita yang mau pola programnya, jadi kita kena kata orang tanggung risiko ya. Betul. Jadi bila kami fikir, kami ada adik, ada seorang adik ipar kami seorang nya yang bantu kami untuk pola benda ya lah. Sebab tu risiko tadi kesihatan juga. Sebab dalam 2 hari ya kita hanya tidur sejam 30 minit saja. Sebab kita mau cepatkan tadi. Baik kita tempat kami pun kita dengar nyak kelakar pun biak pungi nangis pun kita tahan. Betul. Jadi mau cepatkan. Jadi kami ada bini kami ambil pukul 9 pagi esok JKM nak suruh hantar. Kami buat cepatkan packing terus masa dik bungkuskan semua benda lah. Jadi antara risiko tadi ialah kesihatan lah. Tapi alhamdulillah kami minta doa daripada rakan FB. Tolong doakan kekuatan, alhamdulillah semua dipermudahkan. Tidur memang kata orang saya dah rasa ngantuk masa beri bantuannya. Yang antara cabaran kita lah sebab pukul 4 pagi kita kena angkut benda dalam kereta. Kita pun saya ada yang volunteer untuk pergi ke rumah padah mau si pakai helak tu van ke apa. Kita terpaksa padatkan pamper susu ya dalam kereta beza. Pahamit kita nyampun tempat 100 pack. Kita mau beri dengan dalam kampung PKBD dengan yang luar memerlukan. Yang antara cabarannya lah. Boleh Encik Norman ceritakan juga sedikit bagaimana proses pemberian bantuan ini dilakukan dari A sampai Z, sebab mungkin ada penonton-penonton kat rumah mereka tertanya-tanya macam mana cara untuk menghulurkan bantuan ini dengan cara yang betul. Mungkin mereka agak orang cakap tidak tahu. Jadi mungkin Encik Norman boleh wawarkan kepada mereka bagaimana proses itu. Okey, proses yang pertama ya kita post ke FB. Kita pada siapa yang mau memberi sumbangan kepada yang memerlukan, kita boleh WhatsApp nombor kami dengan nombor akaun kami, kita terus boleh transfer lah. Jadi ya antara proses yang pertama kami cuba nak pola boleh jadi ataupun si ya kami serah dengan Allah. Tapi bila kita nangga tadi yang kami ceritakan nak kita sangka yang kita target RM500 sampai mencecah ke 3,000 dalam masa 6 jam. Bayangkan kita ya antara semangat dari semangat indah lah. Makin kita nangga benda macam ni makin semangat kita nak pola program ni nak. Jadi kita just kami fikir proses saya tadi nak beli barang yang kami rasa benda yang mungkin kita fikir susahnya akan jadi susah. Mungkin kita anggap benda senangnya akan jadi senang. Jadi kami dengan isteri kami pergi pasar raya, kita survey dulu mana yang susu paling murah, okey harganya, ada promotion. Kita pergi dalam pasar raya kita buat patroli. Bini kami buat duit troli jalan. Sampai ada orang menegur, kena banyak kena susu tak dah banyak kena Pampers. Tok dari sumbangan untuk PKBD. Dalam pada masa samanya pun menghulurkan duit. Tok pakai kita untuk pola teruskan program. Jadi kita masanya pun jadi macam terharu, makin semangat nak mula program nak. Jadi bila kita buat troli dua lagi, bini kami badannya kecil, buat troli juga sampai ke kereta nak. Yang pun sokong kami mula kerja tu nak untuk mencepatkan proses tadi. Jadi kita angkah barang dalam kereta dan proses seterusnya kita ambil nama sidak dari segi WhatsApp. Kita post ke FB pada siapa-siapa yang betul-betul memerlukan, boleh call kami terus ataupun WhatsApp. Dari sana kita tapis pada laki kita si kerja kah? Yang mana si sebabnya kerja ikut orang berjual ikan, mun ada kerja ada duitnya madah. Mun saya ada kerja, gaji pun si jalan. Jadi kami kami betul-betul memerlukan susu aja. Paling kita sedih dengar ya, yang madah mau air sirap. Asal nak dapat senyapkan anaknya, suruh anaknya kata orang bersabar. Jadi dari sana kita dapat
tahu yang betul-betul memerlukan. Jadi kita ambil nama yang mohon waktu ya untuk segi zon 30 orang. Kayak untuk 2 zon sebab bajet dah ada. Kita ambil dalam 70 yang mohon lah. Jadi bila kita ambil nama ya, bini kami tolong listkan nyangkah kertas, nama zon, nombor handphone. Kita angkah dekat plastik ya, kita senang je packing terus. Bungkus. Orang kan macam memang susah, tapi bila kita yakin benda senang, jadi benda yang akan jadi senang. Dan proses yang keduanya kita dalam pukul 5 pagi ya, kita angkat benda ya. Kami dengan adik kami berpeluk mbak barang pakai apa? Baldi ke dalamnya. Kayak kami fikir sikit je, anaknya nak susu. Yang untuk kami makin kuat mau cepatkan benda ya, walaupun waktu ya kata orang pinggang dah sakit, kayak apa? Palak punya dia migrain sebab banyak mau fikir bah sebab call 2-3 pagi call madah mau cepatkan susui tadi. Jadi kita cari cara tadi untuk mempercepatkan proses tadi. Kita guna tenaga habis-habis. Ambil baldi sampai tinggi, angkat jak pampers susu kah dalam bonet. Dan alhamdulillah dalam pukul 6 ke 7 pagi settle, kita mandi apa semua. Pukul 9 terus kita serahkan dengan pengulu di kampung. Alhamdulillah proses yang dipermudahkan dan kami yang beri kepercayaan kami, alhamdulillah. Jadi benda yang kata orang boleh makin semangat lagi kami nak bantu masa ya. Yang dalam prosesnya lah. Juga menjadi inspirasi kepada semua orang dan pengorbanan Cik Norman ni adalah satu pengorbanan yang kita boleh katakan pengorbanan yang sangat mulia, tapi dapat membantu, memberi sumbangan kepada orang ramai dan juga kita lihat sokongan dari orang ramai itu Fatah memang tidak pusu-pusu untuk membantu, menyokong perjuangan Cik Norman. Tapi kan Cik Norman dalam memberi banyak bantuan tu, kita bukanlah nak menuduh kan, tapi mungkin juga ada dalam kalangan masyarakat yang mengambil kesempatan untuk meminta bantuan tersebut. Jadi bagaimana Cik Norman sendiri bersama dengan isteri mengenal pasti orang tersebut memang memerlukan bantuan, dia tidak menipu. Okey. Ini dalam pengalaman lah untuk dalam proses kita nak cari yang betul-betul memerlukan. Jadi kami nerima sikit WhatsApp yang ada nama tempat, nama nombor handphone yang sama. Jadi kita rasa macam curiga lah. Kena nyentuh macam nama lain tapi nombor handphone yang sama. Okey, jadi zon yang sama. Jadi kita coba call, just tanya apa nama anak. 3 yang kita call, 3 nama anak yang sama. Jadi kita tanyalah, kena kita mau nipu macam tu yang ada perlukan banyak susu. Jadi kami nanya si dah balik, kita terfikir yang lain masih memerlukan. Jadi waktu ialah yang terfikir. Sebabnya kita memang tahu, kita search nama yang dekat Facebook. Ya cara kita nak tahu yang mampu kasih, kita search ke FB, naga memangnya berkemampuan lah. Dari siapa yang kita just seorang aja lah yang menipu lah dalam apa penipuannya lah. Yang lainnya alhamdulillah saya dah yang menipu lah. Betul tu. Jadi pada macam mana orang nak menghubungi Encik Norman kalau mereka nak memerlukan bantuan tu? Okey, buat masa ni kita dah pola program yang 3.0 lah untuk PKPD yang seterusnya. Alhamdulillah habis program ni kami nak pergi ke terus pasaraya untuk agihan barang seterusnya lah. Jadi kita teruskan lagi sebab kami yang beri kepercayaan, walaupun kami dah jangan transfer kami lagi sebab kami dah mau relax dulu, tapi masih buka akaun masih ada 1,000 lebih. Jadi kita takut duitnya disalahguna. Jadi kita di FB ada yang selalu share bantu share dekat WhatsApp. Jadi benda tadi kami fikir ada kawan kami yang chat kami, Norman mun perlukan pertolongan aku boleh tolong. Jadi sidak pun kami yang nak bantu. Jadi kita teruskan lagi program tu dan kita fokus kepada kampung yang kita nak tolongnya. Jadi segi sialah kita nak ambil macam ni cara tahu orang yang betul-betul susah dari PKPD. Kita dapat lihatlah perjuangan tu masih diteruskan sehingga kini Fatah. Jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Encik Norman di atas perkongsian anda pada pagi ini, dan kami harap paparan kita pada pagi ini kan Fatah dapat membantu golongan yang mungkin memerlukan bantuan sekarang Fatah. Dan memberi inspirasi kepada orang-orang yang cakap mampu untuk menolong pada yang tidak mampu ini. Jadi sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada Encik Norman disebabkan berkongsi dengan kami pengalaman yang manis, dan pastinya ini kami mendoakan agar dipermudahkan segala urusan Encik Norman untuk membantu mereka yang memerlukan di luar sana. Jadi kita jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia selepas ini bersama dengan tetamu jemputan kita.
Selamat kembali bersama dengan saya Fatah Bolhandiri dan Sharon Kezia. Hari ini ataupun sekarang ni kita ke segmen yang kedua bersama dengan tetamu kita dan tengoklah apa yang saya dan Sharon ada. Tada! Dan ini adalah untuk peminat-peminat anime. Jadi cosplay ini merupakan satu jenis persembahan seni di mana seseorang itu mengenakan kostum atau aksesoris yang bersesuaian agar menyerupai watak sesebuah cerita rekaan ataupun idea tertentu. Selainnya, watak yang akan diikuti ialah seperti superhero, animasi dan banyak lagi lah. Jadi bersama kita hari ini untuk mengupas topik kita dengan lebih lanjut ialah Cik Chai Siu Wei merupakan seorang cosplayer. Selamat datang Cik Chai. Apa khabar? Apa khabar? Sihat? Ya. You're doing good? Soalnya kau tahu tak, saya bila sebut pasal cosplay ni, saya tadi terbayang-bayang dah Cik Chai ni mengenakan kostum anime tu sendiri. Oh. Jadi sebelum kita nak menerjah lah Cik Chai, Sharon suka anime apa ataupun kartun-kartun apa? Ke nak jadi Barbie doll je ni? Saya suka Doraemon. Doraemon? Oh, you nak? Oh, kalau diberi kesempatan jadi nak ada kostum Doraemon lah ni? Doraemon. Maskot. Ataupun tu Sailor Moon. Oh, Sailor Moon. Okey. Sailor Moon. Kalau saya nak jadi Sasuke. Sasuke. Nani? Okey. Seronok sebenarnya anime ni. Ni Seronok. sebagai permulaan lah, Cik Chai mungkin boleh kenalkan diri kepada penonton. Siapa Cik Chai sebenarnya? Okey. Hello, nama saya, kawan saya usually call me Ned. So saya bekerja sebagai full-time commission props maker from Ned Cosplay and Craft. So cosplay ialah hobi saya dan pekerjaan saya juga. So saya suka buat props dan armor. Oh, I see. Jadi berapa lama sudah Cik Chai mencuburi bidang cosplay ini? Saya sudah cosplay selama 19 tahun. Uish, lama 19 tahun. Ya. Okey. So sebagai pertama batch cosplayer di Sarawak. Oh. So Sarawak is the cosplay in Sarawak is start since 2002 tahun. Oh, 2002. Lama tu, 19 tahun tu adalah jangka masa yang sangat lama. Jadi mesti ni banyak, Cik Chai dah banyak props macam ni kan. Dekat rumah memang gedabak lah dekat rumah, dalam rumah tu kan. Ada berapa banyak jenis cosplay tu. Jadi kepada penonton lah, kalau nak tahu, Cik Chai ni bukan setakat cosplayer saja, tapi dia juga seperti mana yang dia cakap, dia juga boleh membuat props untuk cosplay sendiri. Kita boleh tunjukkan ke penonton. Fatah, rugilah Cing, kita cing, dua ada ni tak tunjuk. Boleh close up Jadi sikit. penonton-penonton kat rumah, jangan cuba ni, don't try it at home. Tapi sebenarnya ni ringan je Dia, kan. walaupun Sharon? dia tak tajam, Fatah, seperti yang anda lihat, dia tak tajam, tapi dia boleh juga kepada kanak-kanak khususnya lah, tak boleh mesti bermain di bawah pengawasan ibu bapa. Betul tu. Sebab budak-budak ni ganas sikit, Fatah, tapi sebenarnya diperbuat daripada bahan yang lembut jugalah, dia Betul, tidak memudaratkan sangat, Fatah. Jadi Cik Chai boleh kongsikan kepada kami macam mana proses membuat prop cosplay tersebut? Okey. Saya gunakan boleh. pedang Ambilkan. ini as contoh. Terutama main materialnya EVA form. So, pertama saya lukiskan patternnya dengan Adobe Illustrator software dan printnya pada A4 kertas. Mungkin pakai yang ni, saya tertarik yang lebih satu ni, yang besar ni. Macam mana membuat ni? Dan seterusnya, langkah trace and cut dan gam dengan contact adhesive glue. Dan saya menggunakan PVC pipe atau aluminium pipe as the bone of the saw. Jadi pedang ini tak akan bengkok atau goyang-goyang. Jadi contoh lah. Ada kanak-kanak kan mereka main sesama sendiri. Adakah dia akan bengkok kalau dipukul dengan kuat? Ya. Bengkok Kalau lah. pakai PVC PVC pipe, because aluminium pipe is lebih kuat dan tahan. So, tak bengkok, tak goyang. Dapat tengok Dia macam keteguhan betul dia ni, lah. agak teliti juga cara buatan dia ni, Fatah. Jadi Cik Chai setakat ni bagaimana sambutan orang ramai Bagaimana sambutan orang ramai terhadap dalam cosplay ni? terhadap cosplay ni? Meriah tak dia orang dari segi Permintaan orang ramai terhadap cosplay ni, bagaimana sambutan dia?
Di Sarawak. Sarawak. Sarawak sebutan props kah? Ya, prop. Sebutan dalam props ni. Props Sarawak kurang orang yang buat Meminati. sendiri. Buat sendiri. Kurang. Kurang. Because saya punya customer mostly dari Western country. Jadi Cik Chai ni bekerja secara orang cakap International lah. Mereka kat situ. International business. Ataupun Fatah mungkin masyarakat kita ni kurang sikit meminati anime ni ataupun kurang sikit meminati benda-benda yang berkaitan dengan cosplay ni ataupun mungkin mereka fikir tiada tempat nak digunakan. Betul, mungkin lah. Mungkin, tapi saya pasti abang-abang kamera selalu je main Mobile Legends. Saya tahu dia orang pasti macam-macam jenis karakter. Saya pun ada peminat Mobile Legends. Adik saya pun minat. Sekarang ni tengah berlangsung MPL untuk Mobile Legends. Sekarang ni jadi everyday dekat Promosi rumah. ke ni Fatah? Ni macam promosi dekat penonton. Bukan promosi. Tapi saya nak mewawarkan kepada penonton-penonton kat rumah. Sebenarnya budak-budak sekarang ni memang, dia orang memang orang cakap tengah indigest dengan anime ni. Dengan macam-macam pelbagai karakter yang ada dengan gamenya. Kita ada. Banyaklah. Jadi mungkin Cik Chai juga boleh kongsikan kepada kami pengalaman dan pencapaian sepanjang melakukan cosplay ni. Apakah pencapaian tu? Okey. Pada tahun 2016, saya dan tim saya adalah menyertai satu competition di Kuala Lumpur, iaitu World Cosplay Summit Malaysia, dan kita dapat menang first prize menjadi wakil Malaysia dan pertandingan di Japan, Nagoya, the final stage World Cosplay Summit. Wow. Tahniah. Okey. Ucapkan. Lalu 2019 dan 15, tim saya also join competition di Comic Festa Cosplay Invitational. Tim saya dapat 2 kali menang grand prize di competition ini, dan tim saya dijemput as performance guest ke Taiwan event Fancy Frontier. Wow. Itu ada satu orang cakap pencapaian yang Membanggakan lah. Dapat tengok bukan dia punya cacalan. pencapaian dan pengalaman tu Fatah adalah di peringkat international. Betul. Dan kita boleh katakan sini bahawa hikmat dia banyak digunakan seperti yang dikongsikan oleh Cik Chai, banyak digunakan oleh orang luar berbanding orang tempatan sendiri. Ada Cik Chai, pengalaman Cik Chai pernah tak menerima satu tempahan yang luar biasa yang tak pernah dibuat, tiba-tiba mendapat permintaan dari pelanggan? Yang susah lah, design yang susah. Pernah tak? Yang pelik-pelik. Pernah Ya. tak? Ada yang full costume, full armor, ada pedang, ada shell, ada wing. Itu berapa lama masa untuk menyiapkan sesuatu benda tu? That depends lah. Depends. Jadi Cik Chai seorang lah menyiapkan semua tempahan tu. Saya menyiap. Dan saya ada satu partner as designer. Ini saya rasa Syahdan ni adalah salah satu pencapaian untuk Cik Chai sendiri, dan saya bangga sebenarnya dekat Sarawak sebenarnya ada cosplayer kita sendiri. Kita yang pun baru tanpa tahu hari ni rupanya ada. Jadi kalau kita contohlah dah habis pandemik nanti kan Fatah, sekiranya ada event-event yang memerlukan kita menggunakan pakaian ataupun dengan prop yang lengkap, kita boleh cari Cik Chai. Tapi lepas ni kita akan tahu lebih lanjut dalam bidang tugas Cik Chai sebagai cosplayer ini, semuanya dalam Sejahtera Asia. Ya, terima kasih kerana terus kekal setia bersama saya, Sharon Kezia dan juga Fatah hanya dalam siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu. Seperti anda tahu, dapat lihat prop di atas meja kami ini. Dari topik yang kita kupaskan bersama tetamu kita pada pagi ini adalah pemain cosplay di Sarawak. Dan Fatah memang cukup membanggakan pencapaian beliau, pengalaman beliau bertanding di peringkat antarabangsa. Tapi seperti kita tahulah Cik Chai, Fatah, musim pandemik ini tidak banyak acara-acara
cara yang boleh diadakan termasuklah untuk cosplay. Jadi apakah alternatif yang dilakukan oleh cosplayer seperti Cik Chai sendiri? Pada masa ini tak ada cosplay event. So banyak cosplayer work at home, study at home. Mereka ada extra time just DIY kostum sendiri dan props. And then some of them build a mini studio di rumah dan selfie ambil foto dan share fotonya di social media. Saya rasa itu adalah masa je untuk mengasah bakat. Betul tu. Kan? Masa-masa yang ada peluang ni, sementara nak prepare. Ni cakap macam preparation lah. Macam Betul. Olimpik pun Betul, kita akan datang kan, akan datang ada event cosplay tu kita dah ada bahan-bahan tu betul. Betul, kan senang je nak. Okey, Sharon jom kita pergi competition macam itulah dia. Dan itulah peluang untuk mereka cosplayer ni untuk mengasah lagi bakat mereka dan awak cakap mengasah daya kreativiti tu lagi lah dengan lebih tajam, lebih kuat lagi. Jadi bagaimanakah penerimaan ahli keluarga dan rakan-rakan Cik Chai yang semasa anda mencuburi bidang cosplay ni? Sebab yelah kita tahu kostum cosplay ni harganya bukan biasa-biasa. Betul. Nah, ada juga yang menganggapkan hobi sebegini orang cakap sia-sia. Jadi macam Dan mana? mungkin juga ada keluarga yang rasa bahawa ia tidak menjamin pendapatan yang stabil. Betul. Sebab dia bergantung dengan permintaan daripada peminat-peminat cosplay itu sendiri, Cik Chai. Jadi bagaimana penerimaan ahli keluarga tu? For my family, mereka menyokong saya cosplay kerana saya dapat Dapat anugerah tu, pencapaian. saya dapat as long as saya dapat earn money from cosplay. I see. Jadi dapat. Dan rakan saya juga sokong saya cosplay. Mereka menolong saya share foto saya di sosial media seperti Facebook. Itulah sokongan keluarga Keluarga tu dengan sangat penting, kawan-kawan Fatah. tu sangat Terutama penting. sekali dalam keadaan pandemik Betul. seperti ini. Tapi kan Fatah, saya tertanya-tanyalah, saya tak tahu lah, mungkin saya ni kurang pengetahuan. Sebenarnya selalunya sebelum pandemik berlaku, bila agak selalunya event cosplay ni diadakan? Sebab saya tak pernah tahu. Kalau tahu macam nak juga join Fatah. Itulah. Bila agak-agaknya tempoh tu dalam 1 tahun tu? Bila berlangsung ni cosplay tu? For standard event di Sarawak, Kuching 1 tahun 1 kali standard event. Yang lain itu event yang kecil lah. Kecil. So standard event ni yang 1 tahun tu pada bulan berapa selalunya? Selalu Oktober atau Disember. Hujung Dan tahun. dekat lah ni sepatutnya. Betul. Tapi kan kalau ada tema yang ditetapkan ke? Macam tema untuk pada kalau tahun ini tema apa, tahun depan tema apa supaya cosplayer datang tu menepati tema ataupun bebas? Agak-agak Oktober atau Disember. I see. Jadi bagaimana pula dengan sambutan daripada rakyat Sarawak itu sendiri? Berapa ramai yang dalam komuniti di Sarawak ni seorang cosplayer? Cosplayer di Sarawak diangka lebih kurang dari 500. Ini kerana aktiviti di Sarawak tidak begitu banyak seperti Semenanjung Malaysia dan memang susah cari sponsor di sini. Dan faham. Kerajaan some country dia kerajaan dan Jabatan Pelancongan they support their cosplay and organize world cosplay event. So I hope Sarawak government also get support lah pada itulah boleh. pada orang-orang yang menjadi penerajui kepada cosplayer ni dapat memberi sokongan lah dari segi sumbangan lah kan. Jadi mungkin sebelum kita merabuhkan tirai, mungkin boleh kongsikan kepada penonton bagaimana sekiranya ada penonton yang berminat untuk melakukan cosplayer ni tapi tidak ada kemahiran, tapi tidak ada pengetahuan, tapi minat tu ada daripada mereka merujuk dalam laman sosial. Mungkin ada pesanan. Apa pesanan? Pertama, fikirkan karakter yang anda ingin cosplay dan cari wig palsu, lampu palsu dan kostumnya. It's not necessary to buat prop sendiri. Kamu boleh beli dari Taobao. Because it's mass production, jadi harganya lebih murah. Jadi saya nak bertanya jugalah, kira-kiranya berapa
anggaran satu set kostum tu biasanya untuk cosplay ni? Harga standard lah untuk cosplay. From Taobao. Berapa agak-agak Berapa ni? Taobao? Let's say lah, for contohnya Genshin Impact lah. Genshin Impact. Latest hot game. Rambut pasu lebih kurang dari 100 ringgit. Dan baju kostumnya around 300 to 500. Uish. Baju tu mahal. Agak Fatah. mahal juga bagi Untuk saya, satu Sharon. set tu dah banyak set nak digumpul koleksi tu Betul. Fatah. Betul-betul. Inilah orang cakap perkara yang menarik yang kita tidak tahu yang di Sarawak ni mempunyai cosplayer sebenarnya. Dan Tapi yang sedihnya Kak Fatah, macam kurang dapat sambutan lah daripada kalangan orang tempatan sendiri. Sebab kita dapat lihat bahawa seperti yang dikongsi oleh Cik Chai tadi, mungkin kurang mendapat tajaan daripada badan-badan tertentu untuk mereka menganjurkan event tersebut. Dan saya kira juga mungkin seperti yang Fatah kata tadi, masalah kewangan lah. Sebab bukan murah untuk menyediakan semua bahan tu Fatah. Tengok ni saja, saya rasa ni berapa ratus ni? Agak-agak ni berapa Lebih kurang ni? berapa ya satu Saya ni? macam Satu pedang. 500. Oi, saya kalau 500 ni. Kita boleh beli telefon satu ni, Sharon. Dia tidak termasuk prop yang lain Fatah. Okey, Seperti okey. rambut, Itulah. seperti Commission props. kostum. Commission is lebih expensive than mass product. Betul lah. Jadi kiranya kalau begini ada tempahan daripada customer, bahan dibeli oleh customer ke semua disediakan oleh Cik Chai? Semua ready by myself. They just pay. Okeylah, memudahkanlah juga Fatah. Saya boleh cakapkan daya creativity Cik Chai ni memang Tinggi lah. sebab Imaginasi tu pun perlu tinggi Fatah. Sebab kita tengok kan Fatah. betul. Sebab penonton detail tengok itu memang detail betul apa yang dia cuba hasilkan di sini. Apa yang dia telah dihasilkan. Yang ni berapa hari Cik Chai siapkan ni? I think 2 minggu. Uish, 2 lama minggu. juga tu. Lama juga tu. Jadi bukan sebarang kita tengok ni Fatah. Nampak macam mudah. Tapi mengambil masa yang agak lama untuk itulah menyiapkan. sebenarnya orang cakap minat tu. Minat ni sebenarnya boleh menjadi satu kejayaan dan satu pendapatan. Betul. Sekarang ni orang cakap lah COVID won't stop us. Don't stop our creativity and betul. imaginasi. Sekali lagi betul. kita ucapkan terima kasih kepada Cik Chai atas perkongsian tentang cosplayer, pemain cosplayer di negeri Sarawak ni. Fatah, jadi Fatah lepas ni dah tahu dah pada siapa nak cari kalau Fatah ada menghadiri event ataupun nak jalan pertandingan Mestilah cosplayer. saya. Kalau Cik Chai memerlukan model untuk jadi cosplay, saya lah orangnya. Betul tu. Jadi kita harapkan paparan kita pada hari ini memberi sedikit inspirasi kepada anda, memberi sedikit rujukan kepada anda. Jangan lupa untuk sentiasa bersama kami pada setiap hari Isnin sehingga hari Ahad pada pukul 7.30 pagi hanya di TVS saluran 122 Astro dan My TV. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang bersama saya dan Fatah. Saya Sharon Kezia. Dan saya Fatah Bolah Nudin. Hanya dalam Sejahtera Asia. Dari inspirasi kami cetuskan inovasi. Bye-bye. Sampai hujung minggu. Bye-bye sikit Cik Chai.